Wassalatu wassalamu ala asyraf Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur Rabbi zidni wa hidayatan la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma inna malaikati qarrabin وافتح لنا وحدك علينا رب اشرح لي صدري قال الشيخ المسلم في الدارين sekian. Dan lagi bahwa adalah najis yang keluar belum kering. Maka jika kering tertentulah dengan air. Syarat bagi nak boleh tayamum dengan batu dan barang seumpama batu. Setengah daripada syarat dianya bahawa adalah najis yang keluar itu belum kering. Jadi maknanya jangan lama lah. Sekiranya kalau najis tu dah kering, tengok dia katanya maka jika kering, jika najis yang keluar tu dah kering, tertentulah dengan air. Ini tertentulah istinja dengan air. Jadi maknanya kalau lambat sehingga sehingga najis yang keluar tu jadi kering, maka tertentu kena istinja dengan air saja, batu dah tak boleh. Maklum ya. Dan lagi jangan berpindah najis itu daripada tempat yang tetap ia padanya. Tak kala keluar. Maka tiada memadai jika berpindah daripada tempatnya, kerana inilah tiada memadai yang tertutup hasyafahnya. Dan lagi jangan berpindah najis itu, najis yang keluar tu daripada tempat tetapnya. Daripada tempat yang tetap ia najis padanya pada tempat. Tak kala keluar. Tetap tu bila tak kala keluar. Jadi maknanya najis tu sekadar kena kepada tempat yang dia keluar tu saja. Najis tu kena kepada tempat yang dia keluar tu saja. Nak bagi nampaknya kalau qada hajat besar dalam berdiri itu, memang dah tak boleh sebab bukan dia bukan sekadar kena kepada tempat dia keluar saja, tak kena. Bukan sekadar tu saja. Jadi maknanya kalau kita kencing tu, kalau kita qada hajat tu kita duduk meninggung, maka najis yang keluar tu kalau tidak cirit tu, maka dia kena kepada tempat yang dia keluar tu sahaja. Maka di situlah boleh kita nak istinja dengan batu. Tengok dia katanya maka tiada memadai jika berpindah daripada tempatnya. Maka tiada memadai jika berpindah. Tiada memadai istinja dengan batu dan umpamanya. Jadi maknanya dah tak boleh nak istinja dengan batu, mesti kena air. Mesti kena istinja dengan air jika berpindah najis tu daripada tempatnya, tempat najis. Jadi contohnya kalau cirit masalah, artinya najis tu keluar dalam keadaan dia tu berdiri, najis ajak besar, maka jadi tempat yang kena najis di tempat dia tu, tempat laluan dia tu,
itu tak mengapalah, tapi kawasan luar pada tempat dia tu tak boleh nak istinja dengan batu, mesti kena dengan air. Jadi apabila jadi luas, dia macam cirit tu, lebih laginya keluar dalam masa berdiri. Qadah hajat besar tu cirit lagi pulanya keluar dalam keadaan dia tu berdiri, maka berpindah daripada tempat keluaran dia, tempat lalu dia. Maka tak boleh istinja dengan batu, mesti kena air. Katanya kerana inilah, kerana syarat ni. Kerana syarat jangan berpindah, tiada memadai yang tutup hasyafahnya. Tiada memadai istinja dengan batu bagi orang yang tutup hasyafahnya. Mana kalau tak berkhitan, kalau orang lelaki tidak berkhitan, apabila dia kencing tu kena kepada kulit yang menudungkan hasyafah dia. Kena kepada kulit yang menudungkan hasyafahnya. Maka itu tak boleh nak istinja dengan batu. Maka mesti kena basuh dengan air. Sebab air kencing dia keluar tu bukan kena kepada jalan yang keluar saja. Bahkan kena kepada kulit yang menutupkan hasyafah juga. Maka tak boleh nak istinja dengan batu, mesti kena basuh dengan air. Itu maknanya. Itu makna katanya kerana syarat jangan berpindah ni, tiada memadai yang tertutup. Tiada memadai istinja dengan batu bagi orang yang tertutup hasyafahnya. Tertutup hasyafah tu sebab dia tidak berkhitan. Tidak dikhitankan, maka ada kulit yang menutupkan hasyafah. Maka air kencing kena kat kulit yang mendung ni akan hasyafah tu, maka tak boleh nak batu dah, mesti kena air. Dan tiada memadai istinja dengan batu pada kumah perempuan yang janda atau bakar atau bikir, jika masuk kemah itu pada tempatnya zakat. Nyonya tak nak. Pada tempat zakat. Pada tempat zakat. Nyonya tak nak. Dengan yakin. Masuk tu dengan yakin. Dia katanya dan tiada memadai. Ni masuk di bawah kata berpindah juga. Masuk di bawah kata berpindah juga. Tiada memadai istinja dengan batu. Dengan batu atau seumpama batu. Pada kumah perempuan, pada kencing perempuan, perempuan tu tak kira yang janda atau yang bikir. Yang dara, yang janda tak kira. Mana, gitulah. Tak memada tu bila orang perempuan tak kira janda ke bakar, bikir, mana masih dara lagi ke atau dah tak dara ke, jika masuk kumahnya air kencing dia. Dia kencing, lepas tu air kencing tu masuk pada tempat zakat. Tempat zakat tu mana tempat masuk zakat tu lah. Mananya jalan beranak tu lah. Maka sekiranya kalau dia kencing, lepas tu air kencing tu ada masuk ke situ. Ada masuk ke situ. Tapi masuk tu dengan secara yakin. Kalau tak yakin kata masuk tu, boleh lagi lah istinja dengan batu. Sekiranya kalau yakin katanya air kencing ada masuk kat tempat zakar tu, maka tak boleh istinja dengan batu, mesti kena basuh dengan air.
Sebab tempat zakar dengan jalan kencing tu lain-lain kan. Jalan-jalan itu maknanya situ lain-lain dia. Maknanya tempat lain-lain. Sebab bukan dia tempat zakar tu, jalan beranak tu, jalan anak keluar tu, itu lain daripada tempat kencing. Jalan lain-lain. Maka sekiranya kalau air kencing masuk di tempat tu, maka dikatanya berpindah najis daripada tempat tetap dia. Maka tidak memadai istinja dengan batu, mesti kena basuh dengan air. Sekiranya kalau yakinnya masuk. Tetapi sah tayamum yang haid atau nifas jika intishar darahnya daripada tempat keluarnya. Dengan, tu salah tulis. Daripada tempat keluarnya dengan. Tu dal dengan nya tu ada bertukar tempat. Daripada tempat keluarnya. Lepas tu dengan tu jadi dal dengan nya bertukar tempat. Dengan istinja keduanya. Dengan batu. Dan tiada wajib keduanya mengqadhakan sembahyang keduanya. Katanya tetapi sah, ini salah katanya kalau itu diistisna daripada makna kata jangan berpindah. Tetapi sah tayamum perempuan, perempuan mana yang haid dan atau nifas. Maknanya tayamum oleh perempuan yang putus daripada haid dan nifas. Apabila darah nifas tu berhenti, artinya darah itu berhenti. Maka masalahnya begini. Masalahnya dia ni kalau nak apa dia? Dia ni kalau biasanya dia kena mandi kan. Kalau biasanya kena mandi. Lepas tu sekiranya dia tidak ada air, lepas tu dia nak mandi nak mandi untuk menyuci daripada haid atau nifas, tak boleh nak mandi. Sebab air tidak ada. Maka dia perlu kepada tayamum. Dia nak kepada tayamum. Dan lagi pulanya darah haid yang keluar. Darah haid yang keluar, kita maklum bahawasanya darah haid itu bukan keluar daripada jalan kencing. Gitu. Maka apabila darah haid itu keluar, maka kena istinja akan tempat akan darah haid itu juga. Jadi mana sebab kita katanya nak buat macam mana kalau dia tak ada air. Sekarang haid dah berhenti, dah putus. Lepas tu air tidak ada. Air tidak ada. Nak basuh bekas darah pun air tidak ada. Nak mandi janabah pun, nak mandi wajib, nak mandi menyuci daripada haid pun air tidak ada. Jadi maknanya boleh ambil ganti lah. Jadi ganti daripada mandi itu dengan tayamum. Basuh bekas darah haid itu dengan sapu, ganti dengan sapu dengan batu. Jadi maknanya rupa di situnya tak pakai air. Jadi maknanya mandi digantikan dengan tayamum. Basuh digantikan dengan istinja dengan batu. Tapi masalah basuh tu bukan ganti. Dengan sebab kita kata tidak ada air tu maknanya terpaksa kena sapu dengan batu. Maka jadi sekarang ni kita fardu katanya orang itu dia ni sudah darah tu sudah berhenti padahal air tidak ada.
Apabila air tidak ada, jadi terpaksa dia bekas haid, bekas darah haid tu kena sapuh dengan batu. Lepas tu nak menyuci daripada haid, kena mandi, tak boleh nak mandi, air tidak ada, maka ganti dengan tayamum. Maka macam mana dia nak buat? Sekiranya kalau darah tu berhamburan, itu sebab jadi berpindah daripada tempat keluar dia. Dia katanya tetapi sah tayamum perempuan. Tetapi sah tayamum perempuan yang haid atau nifas. Maknanya yang dah putus darah haid dan nifas. Sekarang dia nak mandi, boleh dia gantikan dengan tayamum. Jika tiada intishar, jika tiada intishar, yakni berhamburan darah, maknanya keluar daripada tempat dia. Intishar darah jika tiada, salah tadi. Bukan istisna, syarat masuk di syarat. Jika tiada intishar, ini bertabur, berhamburan. Darahnya, darah haid dan nifas itulah. Intishar daripada tempat keluarnya. Dengan istinja dengan istinja keduanya, perempuan yang haid, perempuan yang nifas. Dengan istinja keduanya, perempuan yang haid dan nifas. Syarat lagi, masih syarat, bukan di istisna. Masih syarat lagi, jangan keluar, jangan bertaburan darah tu lagi. Apa maksud nak ceritanya? Jadi masalah tadilah. Masalahnya dia ni tidak ada air bersama dia, tidak ada air. Apa tu sekarang dah darah haid atau yang datang haid, maknanya darah haid dah berhenti. Yang datang nifas, maknanya sekarang darah nifas tu dah berhenti. Maka naklah dia kepada mandi, tetapi air tidak ada, maka kena tayamum ganti. Maka setengah daripada syarat nak sah tayamum tu ialah menyuci daripada najis. Cuba tengok daripada syarat tayamum itu. Syarat bagi nak sah tayamum tu terdulu oleh menyucikan najis. Syarat bagi nak sah tayamum tu syaratnya menyuci daripada najis. Dia tak sama dengan wuduk. Wuduk tu kalau ambil wuduk bersama belum menyucikan najis tu pun tak mengapa. Tapi tayamum tak boleh nak tayamum kalau ada najis kat badan. Maka orang perempuan ni dia nak mandi daripada haid, padahalnya kat situ tu ada keluar darah kan. Kat kemaluan dia tu ada keluar darah. Maka boleh dia nak sapuh, nak istinjakan darah, bekas darah itu dengan batu. Jadi menyucikan tempat darah tu dengan batu. Jadi sapuh kat situ. Tapi syaratnya darah tu jangan bertaburan keluar daripada kena kepada tempat yang bukan jalan dia. Kalau kena kat tepi, maknanya kawasan tak sepatut kena tu kena. Kalau tempat dia keluar tu tak mengapa dah. Maka sekiranya kalau tidak bertaburan, tidak berhamburan darah tu, maka dia istinja dengan batu. Akan tempat darah keluar, kemudian sudah istinja dengan batu, jadi suci lah. Apabila jadi suci, bolehlah dia nak tayamum. Maknanya begitu. Sebab syarat bagi tayamum tu terdulu oleh menyucikan najis yang ada kat badan. Sekiranya kalau orang yang ada najis kat badan, maka tidak sah tayamum. Sebagaimana syarat yang kita maklum pada bab tayamum. Jadi nisbah dia ni, maka sekiranya kalau darah nifas tu tak boleh nak istinja dengan batu, macam mana dia nak tayamum?
Nah, macam mana dia nak tayamum? Sebab syarat bagi tayamum syarat tersuci daripada najis. Mana kena menuci daripada najis lebih dulu. Padahalnya ada najis darah kat situ, maka tak dapat tidak dia kena sapu dengan batu dulu. Sudah sapu dengan batu, jadi suci. Apabila dia suci, tayamum lah. Maka sah tayamum sebab dah tidak ada najis kat badan dia. Sebab kita fardu katanya tidak ada air. Dan ni katanya memadai lah buat begitu, tapi syaratnya darah tu jangan berhamburan bertaburan lah. Dan tiada wajib keduanya ni perempuan yang haid dan nifas tadi muqaddakan sembahyang keduanya, perempuan yang haid atau yang nifas. Jadi maknanya kalau buat macam kata Sani tu, kalau buat seperti yang seperti saya kata Sani tu, maknanya sembahyang dia tu tak payah diqadha, tak payah diiadahkan sembahyang dia. Maknanya memadai dengan begitu. Biar. Dan lagi jangan kedatangan pada tempatnya kena yang tempatnya yang kena najis itu suatu yang lain, sama ada najis atau yang suci, basah atau kering, jikalau air sekalipun. Ini syarat bagi nak boleh tayamum lagi, nak boleh istinja dengan umpama batu laginya. Syaratnya jangan ketibaan kedatangan pada tempat yang kena najis itu. Tempat kena najis kat sini ni. Tempat keluar ni lah. Jangan kedatangan itulah tempat keluar najis itulah. Kat tempat keluar najis kat tempat keluar dia tu. Jangan kedatangan pada tempat yang kena najis. Mana kena najis yang keluar tu. Najis tu tahi artinya kencing tu lah. Tempat keluar kencing tu lah. Maaf nak cakap begitu. Nak bagi jelas. Kedatangan fa'il suatu yang lain, benda lain. Lepas tu benda lain tu sama ada najis benda lain tu kena atas najis juga ke atau yang suci. Lepas tu benda yang lain tu yang suci atau yang najis. Basah, benda lain tu basah atau kering. Lepas tu benda lain tu jikalau air sekalipun. Dia katanya tak masalah kita nak istinja dengan batu. Air kalau menitik pun tak boleh. Kena kat situ. Jadi jadi maknanya kita katanya apabila dia qadha hajat. Sudah dia qadha hajat, contohnya dia qadha hajat. Selepas pada keluar najis tu, tempat keluar najis tu, tempat keluar najis tu ada datang benda kena kat situ. Ada kedatangan benda kena kat situ. Contohnya kita katanya lalat tubang-tubang datang kena kat situ. Tempat kita nak sapu dengan batu tu lah. Tempat keluaran najis tu. Artinya apa-apa benda saja. Kalau dia qadha hajat tempat basah tu, apabila najis jatuh, air ada mengincik naik kena kat situ. Atau dia qadha hajat tu atas tanah masalah. Lepas tu lepas pada qadha hajat tu, jadi dia pindah, artinya macam mana tanah tu datang kena kat situ. Apa-apa saja. Maka dah tak boleh dah istinja dengan batu. Jadi maknanya jangan datang benda kena kat situ. Kat tempat keluar najis yang kita nak sapu dengan batu tu jangan ada kedatangan benda kena kat situ. Itu maksudnya.
Tengok dia katanya, dan jika kedatangan suatu tertentulah air. Jadi mana kalau ada kedatangan benda tu, tak kira benda yang kedatangan tu benda najis ke, atau benda apa dia, benda suci ke, kering ke atau basah tu, maka mestilah kena basuh dengan batu. Bahkan malaikat peluhnya. Malaikat peluh itu tak mengapalah. Dia qada hajat tu, peluh kat belakang tu mengalir turun kena kat tempat qada hajat besar ni. Malaikat peluh tu tak mengapa. Maka tiada mengapa selama belum lagi melampau safhah dan hasyafah. Jadi ketika musim panas tu dia qada hajat, lebih laginya dalam bilik air tu, dia berpeluh, dia panas, dia berpeluh, maka peluh tu, peluh kat belakang tu mengalir turun masuk sampai ke situ. Jadi maknanya peluh tu kira katanya benda luar juga dah tu. Datang kena ke situ tapi dimaafkan. Dimaafkan. Di kemaluan, masalah kencing pun sama. Tapi atas syaratnya selama belum lagi melampau safhah. Safhah tu masalah qada hajat besar. Hasyafah tu bagi orang lelaki masalah qada hajat kecil. Maknanya kalau ketika dia qada hajat tu, peluh kat belakang dia tu mengalir turun sampai kena kat situ. Artinya peluh kat dada dia, kat perut dia tu mengalir turun, kena kat zakar dia, kena kat hasyafah. Tapi peluh tu tak banyak. Sekiranya tak jadi keluar daripada tempat dia, tak jadi bertaburan, maka itu tak mengapa lagi. Tapi sekiranya kalau berpeluh sangat-sangat tu, kalau mengalir daripada belakang, datang kena kat situ dan keluar pula peluh tu kena kepada kawasan luar daripada safhah, maka tak memadai. Safhah tu kira katanya apabila kita berdiri, tempat yang jadi bersentuh tu. Apabila kita duduk ia terbuka. Apabila kita berdiri, apabila kita duduk ia terbuka, maka apabila kita berdiri dia rapat balik. Kawasan tu dikatakan safhah. Itu ya. Dan lagi jangan melampau najis itu safhahnya dan hasyafahnya, dan lagi jangan melampau, jangan keluar jangan keluar lebih pada kawasan hasyafah kalau kencing, jangan keluar daripada kawasan safhah masalah qada hajat besar. Jadi maknanya sekadar duduk, sekadar keluar dia tu, tempat-tempat yang kita kalau sentuh batal wuduk dah. Lepas tu, daripada bulatan tu keluar sikit. Jadi kawasan safhah. Maka kalau kena najis tu, kawasan safhah tu ada tapi luar pada safhah tak ada najis, tak ada kena. Maka boleh istinja lagi dengan batu. Tapi kalau dia qada hajat tu, dia qada hajat besar, cirit tu jadi bertabur luah daripada kawasan safhah, maka tak boleh istinja dengan batu. Mesti kena dengan air. Begitu juga dia kencing. Lepas tu ketika dia kencing tu kita katanya dipuput oleh angin naik. Mana kena kepada kawasan lain daripada hasyafah. Dia tepat angin kuat kan. Puput dia angin, jadi maknanya air kencing dia tu kena pada luar daripada kawasan hasyafah dia pun kena juga. Maka tu kena basuh. Maka itu kena basuh dengan air, tak boleh nak istinja. Jadi maknanya kalau masalah kencing tu kira kata tempat dia tu hasyafah tu lah. Kawasan dia, maka sekadar duduk kat kawasan hasyafah tu tak apa lagi. Tak mengapa lagi. Lepas tu masalah qada hajat besar tu kalau tak langkah, tak keluar daripada kawasan safhah tu, maka boleh nak istinja lagi. Tapi kalau terbuka, melampau luar daripada kawasan safhah, masalah qada hajat besar, maka tak boleh batu, mesti air.
Gitu ya. Dan lagi ada batunya itu suci. Lagi kering. Lagi 3 kali sapu. Tengok. Dia katanya itu masalah batu pula. Batu artinya seumpama batu lah. Sebut kata batu sini tak mesti batu saja. Yang lain yang sama dengan batu pun kira sama. Dan kalau nak batu tu kena suci. Kalau nak kayu pun kayu tu mesti kena suci. Kalau kertas tu mesti kertas tu yang suci. Nah. Dan lagi ada batunya itu suci. Jangan batu kena najis. Jadi mana batu ni kalau kita dah guna buat istinja maka ia lekat najis. Nak ambil guna istinja pula tak boleh. Melainkan kita basuh batu tu. Boleh lah. Suci lagi pulaknya kering. Jangan basah. Walaupun tak ada suci tapi kalau basah tak boleh juga. Sebab basah tu menyebabkan jadi katanya kedatangan benda luar masuk kena tempat najis. Sebab basahan dia tu. Dah. Lagi 3 kali sapu. Sapu tu kena 3 kali sapu. Tapi cara dia sapu macam mana? Depan tu ada cerita. Lagi 3 kali sapu. Jika dengan satu batu yang ada padanya 3 persegi. Jadi kita ni nak sapu tu mesti kena 3 kali sapu. Walaupun dah habis najis tu, air najis dengan kali yang pertama sekalipun, tapi tak boleh berhenti sakat tu selama mana tak cukup 3. Mesti kena 3. Lepas tu kita ingat begini. 3 kali sapu tu, 3 kali sapu tu, kena guna berapa batu? 3 kali sapu tu nak kena guna berapa batu? Dia jawabnya tak kira lah. Tapi jangan guna tempat yang sama. Contohnya, kita katanya batu kalau besar ni, sapu dah sekali. Maka dah kena di sini. Kena tu biasanya kalau besar ni tu kita sapu dah, separuh tu dah kena. Separuh dah kena. Bekas kena najis tu, ia tak boleh nak guna pula tu tak boleh. Lepas tu boleh ke tidak kalau kita balik. Kalau balik tu, balik pun belah ni pun ada kena najis sebab dia kecil. Maka tak boleh. Jadi maknanya tempat yang kita sapu dah tak boleh kita. Sebab apabila kita sapu, najis ada. Jadi mutan najis tak boleh nak guna. Maka sekiranya kalau batu tu besar, maka kita boleh pusing-pusing kan. Kali yang pertama sebelah ni, kali yang kedua sebelah ni, kali yang ketiga sebelah ni. Tapi kalau batu tu kecil, jadi kita nak apabila batu tu kecil, maka apabila kita guna pada istinja tu, jadi banyakkannya dah kena najis. Lepas tu kalau kita kata batu besar ni dah sapu. Kita pun pegang dah begini. Kita sapu. Apabila kita sapu, jadi sebelah ni tu, sebelah atas ni kena najis. Maka nak balik boleh tak? Nak pegang kat mana pula kita? Walaupun sebelah lagi tu dah suci kan. Walaupun sebelah lagi tu masih suci lagi, belum kena najis. Tapi kalau kita balik, nak sapu dengan sebelah bawah satu lagi, kita nak pegang kat mana? Tempat kena najis tak boleh nak pegang. Maka tak dapat tidak kena batu lain pula. Maksudnya begitu. Jadi maknanya nak 3 kali sapu. Lepas tu nak guna batu berapa kali. Jadi mana ingat katanya tempat kena najis, tempat batu yang dah sapu, yang dah guna pada sapu yang kena najis itu tak boleh kita
nak guna balik pula tak boleh. Lagi pulanya, kalau kita katanya, kalau batunya begini, kita kata sebelah ni kita guna sapu. Sebelah belakang ni boleh lagi. Tapi kita nak pegang kat mana? Tak boleh nak pegang walaupun belah ni ada. Tapi kita nak pegang kat mana? Mesti kena tukar batu lain. Kena tengok di sini dah. Sebab kita kena pegang, jangan kena najis. Batu bekas sapu, dah tak tepat yang kita guna buat sapu tu, dah tak boleh guna kali yang kedua. Maka nak jadi berapa batu, tengok di situ. Jadi maknanya, nak. Tapi kalau batu besar tu, kalau kita nak pusing boleh. Seperti kita katanya macam batu besar lutut masalah. Lepas tu kita kalau pusing 3 kali kita nak pegang tu selamat tak tangan kita nak daripada kena najis. Artinya kalau kata selamat, boleh. Satu biji batu sekalipun, artinya kita pakai sarung tangan yang getah tu, sudah kita kena tu kita buanglah nak solat. Tu pun tak mengapa juga. Tapi tempat yang dah lalu tak boleh dilalukan pula. Hendaknya 3 kali. Lagi 3 kali sapu. Jikalau dengan satu batu. Dengan satu batu, dengan sebiji batu. Yang ada padanya 3 persegi. Ni 3 persegi ni tak pastilah. Jadi nak cerita katanya satu batu tapi kita pusing-pusing tu, sebelah ni kita guna, sebelah lagi pula kita pusing, kali yang kedua sebelah lain pula, kali lain pula sebelah lain pula. Jadi maknanya kita sapu dengan sebelah ni, contohnya kalau bentuknya begini. Kalau 4 perseginya begini, batu bentuk sini. Pertama ini yang pertama sini. Yang kedua sebelah ni. Jadi kita katanya sebelah ni, yang kedua sebelah ni. Lepas tu yang 3 ke sebelah ni, maka bolehlah. 3 persegi itu tak mesti. Bentuk mana-mana pun sekiranya kalau bentuk 4 persegi pun, jadi sekiranya kita sebelah ni kita guna, apabila sebelah ni kita guna sebelah ni pula. Apabila guna sebelah ni, dia tepat sebelah ni tu masih tak kena najis lagi. Tak kena najis lagi. Boleh kita sapu sini pula. Lepas tu kita balik sini pula. Begitu. Tengok. Dengan satu batu, 3 kali itu jikalau dengan satu batu yang ada padanya pada satu batu 3 persegi, tiap-tiap kali, tiap-tiap kalinya melekapi tempat najis. Tiap-tiap kali kita sapuh dengan sebiji batu tu melekapi tempat najisnya. Jadi maknanya nak batu besar jugalah, melekapi tu mana penuh. Dia kalau kita katanya kalau besar ni misalnya, kalau besar ni tu, kalau hajat besar tu satu belas, kita katanya satu batu tu, kalau besar ni kita sapu tu penuh tak? Nampak tak? Kalau kita kata sini kena najis, maka benda ni kecil pada tempat kena najis. Tu tak mada, sebab kita nak sekali tu tak habis. Dia kena, maknanya batu tu besarlah juga. Besarlah juga. Jadi maknanya besar macam mana, tepat dia batu tu bentuk kayu ke apa bentuk dia tu. Kalau kertas tu senanglah kita nak buat tu mengikut bentuk kita nak kan. Jadi maknanya batu yang ada 3 persegi, kalau satu batu yang ada 3 persegi, maknanya patut satu-satu persegi dia tu boleh melekapi, boleh merataikan tempat najis kita sapu. Jadi maknanya satu-satu persegi dia tu boleh meratakan kita sapu di tempat dia. Bukan katanya 3 persegi sebelah ni kecil, sebelah ni besar. Yang besar tu rata, yang kecil tu tak rata, maknanya nak bagi rata kena 2 kali lalu, maka tak boleh lagi tu.
jika suci dengan dia. Dah. Begitulah. Jadi maknanya nak istinja dengan batu tu 3 kali. 3 kali sapu. Tetapi kalau 3 kali sapu, seperti najis tu pekat sangat, 3 kali sapu, kena tengok. Suci ke tidak? Kalau belum suci lagi, jangan berhenti di 3. Tapi nak ceritanya, sekurang-kurangnya 3 kali. Lepas tu, sekiranya apabila dah sampai 3 kali, kita tengok pula, suci ke tak suci. Kalau tak suci, kena tambah lagi. Itu mana kata dia katanya, jika suci dengan dia. Nampaknya kita kena ulang balik masalah sini. Pada katanya, lagi 3 kali sapu. Jikalau dengan satu batu, kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung di situ esok. Lagi 3 kali sapu. Kita akhir di situ. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuha al-'arifin wa qulubana واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وفيه سمعنا فردد علينا وافتح جدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih, Ba. Ya, sama-sama. Hari ada tafsir ya, Ba? Ya, insyaAllah. Terima kasih, Ba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih.